Sekarang kita beralih ke Bandaraya New York. Wanita pertama baharu Bandaraya New York kini menjadi tumpuan kontroversi yang semakin memuncak. Dan Anda memang tidak boleh mereka-reka perkara seperti ini. Rama Duaji, istri kepada Datuk Bandar yang baru dipilih Mamdani, bersama-sama menjadi host untuk retret rohani wanita yang telah habis dijual bagi menghormati perawan Maria di Pulau Mediterranean, Prancis, Korsika, minggu ini. Yang para hadirin gambarkan sebagai seorang wanita Palestina melahirkan anak di bawah pendudukan. Betul itu, menurut Vogue Arabia, program yang dilancarkan buat pertama kali tahun lepas itu banyak memberi tumpuan kepada mempromosikan Palestina dan para peserta berdoa untuk Palestina dalam setiap ceramah. Sekarang, ini adalah sebuah retret yang berharga antara 3 hingga 5 ribu dolar seorang. Agak mahal untuk seorang wanita yang hanya memperoleh sedikit lebih daripada 10 ribu dolar tahun lepas, menurut rekod cukai yang terbuka kepada umum. Dan ini berlaku selepas Duaji tidak menghadiri sambutan Hari Jadi Amerika yang ke-250 pada 4 Julai untuk menghadiri satu lagi retret di Mallorca hujung minggu lalu yang juga dianjurkan oleh Women's Sanctuary. Itulah kumpulan pelancongan yang memfokuskan kepada Muslim dan wanita yang dikendalikan oleh pereka Paris, Rim Nure. Gerard Filitti ialah penasihat kanan dengan Lawfare Project dan #EndJewHatred. Beliau bersama kita dari New York. Gerard, Anda tahu, Duaji telah menyukai hantaran yang meraihkan Hamas, sebuah organisasi pengganas yang telah ditetapkan. Beliau kini menghadiri retret di mana derma disalurkan kepada organisasi yang didakwa mempunyai kaitan dengan Hamas. Kita tahu bahwa pada acara tahun lepas, setiap peserta telah diberikan kefie buatan tangan yang dihasilkan oleh pereka Palestin yang berpangkalan di New York, Sarah Musa, yang menghantar 100% keuntungan daripada beberapa jualan kefie terpilih kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin dan tabung bantuan kanak-kanak Palestin. Kedua-dua organisasi ini telah dikritik kerana didakwa mempunyai kaitan dengan Hamas. Adakah terdapat sebarang pendedahan undang-undang di sini? Atau adakah pindaan pertama melindungi semua ini tanpa mengira betapa membimbangkannya ia kelihatan? Anda memang tak boleh mereka-reka perkara ini walaupun anda mahu. Melihat wanita pertama New York City pada 4 Julai, cuti yang paling melambangkan Amerika, terbang ke sebuah retret rohani Islam di Eropah, di mana beliau bukan sahaja ahli tetapi juga dilaporkan sebagai pengacara bersama dan artis residen, benar-benar satu penghinaan besar kepada warga New York, terutamanya warga New York yang telah mengalami peningkatan terbesar dalam antisemitisme dan insiden jenayah kebencian selama bertahun-tahun. Inilah yang dilakukan oleh isteri Datuk Bandar New York City. Dari perspektif undang-undang, kita perlu perhatikan apa sebenarnya yang dibiayai oleh wang tersebut. Jika wang itu dikesan disalurkan kepada organisasi pengganas yang telah disenaraikan oleh kerajaan AS, maka itu berpotensi menjadi pertuduhan memberi sokongan material di bawah Undang-Undang Persekutuan. Namun, jika wang itu hanya diberikan kepada kumpulan kemanusiaan yang tidak mempunyai kaitan yang boleh dibuktikan dengan keganasan, tidak banyak undang-undang lain yang terpakai selain pindaan pertama. Jadi perkara ini benar-benar memerlukan kerajaan untuk menyiasat badan amal ini dan melihat sama ada mereka mempunyai kaitan dengan keganasan. Betul, Anda tahu, beliau ialah wanita pertama Bandaraya New York. Beliau bukan pegawai yang dipilih, beliau ialah seorang tokoh awam yang mempunyai platform dan dekat dengan kuasa. Sudah tentu, kita telah dengar Mamdani berkata bahawa kita semua patut tidak melibatkan isterinya dalam apa-apa perkara kerana beliau bukan tokoh awam. Itulah bagaimana beliau menilai situasi ini. Tetapi Anda tahu, persoalannya ialah, sudah tentu, adakah menjadi wanita pertama mewujudkan sebarang mekanisme accountability sama sekali? Atau Anda tahu, adakah ini sebenarnya hanya persoalan politik dan reputasi berbanding persoalan undang-undang? Ia kebanyakannya adalah persoalan politik berbanding persoalan undang-undang. Kita faham bahawa beliau tidak menggunakan dana bandar dan beliau tidak menggunakan pasukan keselamatan yang disediakan oleh bandar. Jadi ini menjadikannya bukan isu accountability dari perspektif kewangan. Ia sebenarnya adalah masalah persepsi. Ini adalah seseorang yang pada cuti umum Amerika memilih untuk tidak meraihkan Amerika. Dan itu benar-benar menghantar mesej kepada warga New York, kepada semua rakyat Amerika. Ingat, Mamdani sangat mahir dalam media. Setiap tindakannya disasarkan supaya selari dengan mesej yang mahu dibawa. Dan mesej di sini ialah isterinya tidak menyokong Hari Kemerdekaan Amerika. Sebaliknya, dia menyokong perayaan Islam di Eropah. Itu haknya, tetapi dari segi persepsi ia sangat buruk. Sebagai sebuah bandar dengan populasi diaspora Yahudi terbesar di dunia di luar Israel, apa pendapat Anda tentang tanggung jawab kepimpinan New York terhadap komuniti itu sekarang? Tanggungjawabnya ialah berdiri bersama komuniti menentang jenayah kebencian. Tanggungjawabnya ialah mengecam keganasan. Tanggungjawabnya ialah mengecam bukan sahaja antisemitisme yang datang dari pihak kanan, tetapi juga yang datang dari partinya sendiri. Dan perkara-perkara yang telah dia lakukan dan katakan, termasuk menyokong seruan untuk mengglobalkan intifada.
Jadi inilah tanggung jawabnya untuk mempertahankan warga Yahudi New York secara adil, seperti mana-mana warga New York yang lain, dan tidak terus menyokong sebahagian kebencian yang disasarkan kepada komuniti minoriti. Baiklah Gerard, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dengan penjelasan itu. Sungguh kisah yang luar biasa.